Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ni saya nak kongsikan resepi kek lapis lumut cheese dan saya akan kongsikan tips sekiranya loyang tidak cukup tinggi. Jom. Berbeza dengan kek lapis yang biasa dilihat, kek lapis cheese lumut ni hanya mempunyai 3 lapisan. Okey, jom kita tengok bahan untuk lapisan lumut yang berwarna hijau. 10 biji telur grade B, 450 gram mentega tulen. Saya gunakan separuh unsalted, yang separuh lagi salted butter. Serikaya, boleh guna apa-apa brand. Gula sebanyak 1 cawan. Dua sudu pewarna hijau. 1 botol pes pandan. 1 sudu besar perasa vanila. 200 gram serbuk Horlicks ataupun 1 paket kecil tu. 1 cawan tepung gandum. Kalau nak guna tepung Hong Kong pun boleh. 1 cawan susu tepung. Boleh guna apa-apa jenama. Dan setengah tin krima manis. Okey, jom tengok cara membuat lapisan lumut. Okey, mula-mula keluarkan mentega dan biarkan pada suhu bilik lebih kurang 15 minit. Tujuan dia supaya mentega ni senang kita nak pukul. Sebaiknya menggunakan mentega tulen. Tapi sebenarnya kalau nak guna mentega biasa macam buttercup tu boleh. Cuma rasanya ada berbeza lah. Seterusnya masukkan gula. Pukul butter dan gula hingga sebati. Okey, kalau kita lihat, disebabkan butter kita dah biarkan dalam suhu bilik, nampak dia mudah untuk dipukul. Lembut je. Kemudian masukkan telur sedikit demi sedikit. Pukul dengan menggunakan mixer pada kelajuan sederhana. Masukkan Horlicks. Masukkan serikaya. Kemudian masukkan susu tepung. Masukkan tepung. Masukkan perasa vanila. Seterusnya masukkan krima manis. Untuk menghasilkan warna lumut yang cantik, kita perlukan 2 sudu berwarna hijau. Dan akhir sekali masukkan pes pandan. Kemudian bolehlah pukul semua bahan-bahan ini sehingga adunan menjadi sebati. Bila nampak warna sekata macam ni, cantik kan warna hijau dia? Maknanya adunan lapisan lumut
ataupun lapisan hijau telah pun siap. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahan untuk lapisan keju pula. 5 biji telur grade C, kalau guna grade B, guna sebanyak 4 biji lah. 1 kilogram cream cheese. Okey, saya guna jenama Tatura ni ya, sebanyak 2 paket lah, 1 paket 500 gram. 1 cawan gula dan 2 sudu besar tepung. Okey, cara membuat lapisan keju. Keluarkan cream cheese ni daripada peti ais dan biarkan pada suhu bilik. Ini supaya cream cheese ni lembut dan bila kita pukul tidak berketul. Kemudian bolehlah pukul dengan mixer pada kelajuan sederhana. Bila nampak lembut macam ni, bolehlah masukkan gula. Pukul lagi hingga kedua-dua bahan ini sebati. Kemudian masukkan telur sebiji demi sebiji dan pukul hingga adunan menjadi sebati. Kemudian kacau dengan menggunakan spatula perlahan-lahan. Ini sebenarnya untuk memastikan tidak ada ketulan keju yang mendap ketika kita pukul dengan menggunakan mixer tadi. Setelah itu bolehlah masukkan tepung gandum dan pukul lagi. Bila nampak semua adunan dah rata macam ni, maknanya adunan keju telah pun siap. Okey, seterusnya saya nak tunjuk cara untuk memasak kek lapis. Okey, mula-mula adunan hijau ni dibahagi kepada 2 bahagian dengan cara menimbang. Kemudian bila dapatkan berat tu, masukkan separuh lah daripada berat yang ditimbang tadi ke dalam loyang. Kemudian hentak-hentak adunan ni supaya adunan ni sekata pada loyang. Untuk mengelakkan air semasa mengukus jatuh dan masuk ke dalam kek, kita gunakan aluminium foil sebagai penutup. Okey, loyang yang digunakan saya tidak alas dengan kertas baking sebab loyang yang saya gunakan tu bahagian bawahnya boleh ditanggalkan. Pastikan air di dalam pengukus telah mendidih dengan sempurna ya, supaya kek masak dengan cantik. Kemudian bolehlah kukus lapisan pertama ini selama 1 jam. Okey, nampak pada bahagian atas ni ada air kan? Ini tujuan dia aluminium foil diletakkan. Bolehlah diangkat dan buka lapisan aluminium foil ni dan lihatlah, cantik kan? Seterusnya tuang adunan krim keju. Okey, untuk adunan krim keju ni dia terletak di lapisan tengah, jadi tak perlu nak bahagilah, tuang semua ke dalam loyang. Okey, goyang-goyang dan hentak perlahan. Kemudian tutup loyang dengan aluminium foil. Dan kukus lagi selama 2 jam. Okey, kalau kita tengok loyang ni tidak cukup tinggi untuk kita masukkan lapisan yang terakhir, iaitu lapisan lumut. Jadi, saya tunjukkan cara macam mana sekiranya loyang ni tak cukup tinggi. Macam mana saya tambah supaya dapat masuk lapisan yang terakhir tu. Kita dapat tuanglah nanti dan tidak akan melimpah. Okey, mula-mula pada bahagian tepi guna pisau. Kalau nak guna spatula pun boleh, tapi saya guna pisau je lah. Okey, buat macam ni lah. Tengok gambar yang saya tunjuk. Kemudian ambil lapisan aluminium, masukkan pada bahagian tepi loyang. Jadi maknanya ini extension lah ni untuk loyang. Akan jadi macam ni.
Kemudian bolehlah masukkan baki adunan hijau ataupun adunan lumbut ni ke dalam loyang. Jadi adunan hijau ni memang tidak akan melimpah keluar daripada loyang sebab kita dah letak aluminium foil. Sama dengan lapisan 1 dan 2 tadi, goyang dan hentakkan loyang perlahan. Kemudian tutup loyang dengan aluminium foil dan kukus selama 1 jam 30 minit atau sehingga masak. Okey, tips kalau nak tahu sama ada kek dah masak atau belum, cucuk je dengan lidi, dan jika lidi yang keluar itu bersih macam ni, maknanya kek telah pun masak sempurna. Biarkan sekejap dalam 1 atau 2 minit macam tu supaya kek menjadi lebih stabil sebelum menanggalkan lapisan aluminium foil. Okey, kemudian bolehlah keluarkan kek daripada loyang. Okey, saya tak tunjuk cara keluarkan kek daripada loyang yang boleh ditolak daripada bawah sebab ada dalam video-video saya yang lama. Potong pada bahagian tepi kek untuk kemaskan. Dah siap pun kek lapis lumut cheese. Kek ni versi premium yang menggunakan bahan-bahan yang mahal. Jadi kalau nak beli dekat kedai memang mahal dan berbaloi sekiranya buat sendiri. Teksturnya yang lembut dengan lapisan lumut dan cheese pada bahagian tengah-tengah dia memang sedap. Terima kasih kerana menonton. Jemputlah subscribe dan on loceng notification untuk mendapatkan video-video dari saya selepas ini. Semoga berjumpa lagi. Bye.